Guru yang ingin kau jadikan panduan punya sambungan dengan Rasul junjungan. Tengok orang dulu, para ulama terdahulu, syarat dia kata Imam Asy-Syatibi, an yakuna mimman rabbahu syuyukh. Mesti orang tersebut ditarbiyah oleh guru-guru. Mesti dididik oleh guru. Dan ini adalah sya'nu salafis salih. Ini orang-orang dulu punya akhlak begitu. Coba tengok siapa dia. Fa'awwalu zalika, yang mula-mula contohnya apa dia? Mulazamatus sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bermulazamah dengan Rasulullah. Ha tu. Para sahabat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berterusan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak inqita' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus dengan Rasulullah, berterusan. Nah, kemudian wa akhdhuhum bi aqwalihi wa af'alihi wa i'timaduhum ala ma yaridu minhu kainan ma kana wa ala ayyi wajhin sadara minhu fahimu maghza ma arada bihi aw la hatta alimu wa tayaqqanu annahu al-haqq alladhi la yu'arad. Mereka ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tempat yang Nabi maksudkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mulanya tidak faham, setelahnya mereka faham setelah itu dengan makluman ataupun tambih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nampak? Jadi perlu kepada guru. Dan guru yang saya maksudkan di sini bukan hanya guru yang kita hadir dalam majlis kemudian kita balik. Tak. Guru yang dimaksudkan sini kata para masyayikh adalah al-musahabah, mesti bersahabat dengan guru tersebut. Maksudnya mesti bermulazamah dengan mulazamah tammah. Sebab tu kata Maulana Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah taala, guru kami yang mulia, kata beliau dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah yang ada di tangan saya sekarang ni, kata beliau guru untuk bermulazamah ni cukup seorang. Untuk kita mulazamah betul-betul dengan dia cukup seorang. Sebab nak mulazamah dengan semua tak dan kita. Nak mulazamah seorang saja cukup dah. Untuk sohbah, untuk ambil akhlak, maka kena pilih yang boleh untuk kita ambil akhlaknya, seorang. Tapi untuk ambil ilmu yang pelbagai, ramai. Itu lebih baik. Nahwu belajar dengan orang ni, saraf mengaji dengan orang ni, mantik mengaji dengan orang ni, fiqh mengaji dengan orang ni. Tapi nak mulazamah dengan guru seorang ni, hak guru ni orang yang biasanya melalui dan juga menguasai ke semua bidang tersebut. Kalaupun dia tidaklah sepakar yang betul-betul macam orang yang pakar betul dalam ilmu nahwu, kerana dia tumpu betul yang tu, tapi kurang-kurangnya dia boleh juga untuk nak tahu tentang ilmu tersebut. Jadi orang kata nak tabahur ataupun nak jadi alim kabir, yang alim kabir dalam lughah contohnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau kata bagi dekat seorang lagi guru yang memang dia fokus dia bahasa Arab, mungkin cara pengajaran yang kawan seorang lagi lebih baik. Tapi guru yang ini tidak boleh kita kata lekeh juga. Maksud dia reti juga dengan ilmu tadi. Maksud kalau duduk dengan orang hak reti bahasa Arab, dia tak jadi serupa dengan tikuih bercakap dengan gajah. Faham? Bahasa tikuih cakap dengan bahasa gajah. Gajah duduk bersembang, dia jadi tikuih. Tak apa dia bersembang ni. Tak faham. Dia akan jadi gajah juga waktu itu. Cuma mungkin perbincangan dia lebih tinggi dan sebagainya. Kalau kuliah dia ada jugalah. Orang panggil al-ba', dia panggil ba'. Dia ada juga tapak kaki dia dalam ilmu tersebut. Orang dia reti juga untuk nak masuk, tahu apa yang mereka bincangkan. Faham? Itu. Jadi ini antara syarat yang diletakkan oleh masyayikh. Maksudnya mesti ambil daripada guru. Tengok di sini. Syekh sebut apa lagi? Ini penting. Fahadha min fawaidil mulazamati wal inqiyadi lil ulama. Ini antara faedahnya kita bermulazamah dan duduk dengan para ulama. Wasabri alaihim fi mawatinil ishkal hatta lahal burhanu lil ayan wa sara mithlu dhalika aslan liman ba'dahum faltazama at-tabi'una fi as-sahabati siratahum ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta faquhu wa nalu zirwatal kamali fil ulumi syar'iyyati. Apa kata Syekh di sini? Dia kata ini fawaid kita bermulazamah dengan ulama dan juga kita mendekati mereka, bersabar dengan mereka fi mawatinil iskal. Kalau ada masalah apa-apa dan sebagainya, maka kita bersabar pada ketika tersebut untuk mendapatkan maklumat dan faham kita dengan ilmu tadi. Dan ini para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bermulazamah dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sehingga mereka faham, hatta faquhu, sehingga mereka faham betul-betul.
dan mereka mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan dalam ilmu. Wa hasbuka min sihhati hadhihi alqa'idati annaka la tajidu 'aliman ishtuhira fi an-nasi la akhdhu anhu illa wa lahu qudwatun ishtuhira fi qarnihi bimithli dhalik. Dia kata cukup dengan kamu jadikan sebagai panduan apa yang saya sebut ni, kata Syekh Imam Syatibi, dia kata kamu tengok mana-mana ulama yang terkenal, sudah pasti padanya tersebut ada panduan yang dia ambil sebelum tu daripada orang yang terkenal juga dengan ilmunya, yang dia jadikan sebagai panutan, guru dan juga panduan dia. Maksudnya bersanad. Macam mana dia boleh jadi guru yang macam tu? Karena ada guru sebelumnya. Macam mana guru dia boleh jadi macam tu? Karena gurunya sebelum tersebut. Karena macam mana guru tadi sambung macam tu? Karena bersambung dengan guru yang sebelumnya. Sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama ni warisnya para nabi. Kalau nak waris ni dia mesti bertitih, bersambung silsilah dia. Tak boleh nak waris kalau tak bersambung. Putus sambungan tak dikira sebagai waris. Tidak. Dan dia kata apa? Wa qallama wajadta firqatan za'ighah wala ahada mukhalifun li sunnati illa wa huwa mufariqun li hadzal wasfi. Ini sangat penting. Dan kata Syekh, sangat kurang. Dan kalau maksud kata dia, kalau kamu tengok dalam kelompok yang tersesat jalannya, terpesong perjalanannya, kamu akan dapati mereka tidak ada sifat ini. Mereka tidak ada guru. Kalau tuan-tuan cek balik, sungguh hak kerja duk kaki bid'ah orang ni, kalau cek balik tak ada guru. Dia kata saya ada guru. Baik, guru kamu mengaji dengan siapa? Guru dia. Okey, guru tu mengaji dengan siapa? Putih, tak ada guru. Hak guru dia halah kali itu mereng, buka buku sendiri. Sebab tu tak bersambung ilmu dia, nah, tak bergabung dia punya maklumat yang dia dapat. Maka akhirnya menyebabkan dia terpinga-pinga, syok sendiri. Jadi dia ni macam anak yang terputus sanad dia. Faham? Dia kata saya mengaji di negara barat, saya mengaji di negara timur, masya-Allah, timur tengah, bukan timur tengah. Nah, mengaji di negara Arab, tak mau sebut negara mana pun, Mesir kah, Syria kah, Jordan kah, apa kah. Tapi guru yang dia ambil tadi ni guru yang ma'ruf, nah, yang kita faham pada mereka ni pun suka bid'ahkan orang juga. Jadi sambung rupanya terputus. Sampai kat satu tahap tu tak ada guru. Guru dia tadi rupanya baca buku sendiri dalam perpustakaan. Rupanya gitu. Lepas tu guru atas tu pernah lah mengaji Jurumiyah dengan kawan tu. Ada seorang guru dia mengaji Jurumiyah ya, Al-Ajurumiyah. Iaitu lepas tu inqita', tidak lagi hadir dengan kelas kepada guru lagi. Terus iktimat dengan diri dia, berpegang dengan kemampuan diri dia. Ni orang cerdik ni kadang-kadang macam tu. Dia cerdik terlajak sangat ni, dia rasa dia cerdik, semua benda dia nak bahas. Nah, kita kamai lah kawan-kawan cerdik ni. Dia cerdik. Dia nak bahas semua. Oi, kita kata sakan ni. Kita cucuk sikit ya. Kata kita sombong. Tengok sombong pula dah. Yang sombong daripada tadi kita apa? Maitan kita sikit je. Terus kata kita sombong, kita ini. Jadi kita nak tengok dah kata power sangat. Nak tengoklah tahu mana sangat kemampuan. Kita pun tak bahas bidang yang dia punya. Dia seronok nak bahas bidang yang bukan dia punya. Ini orang panggil apa? Ini panggil barbarian. Nah, barbarian dalam ilmu. Conan the Barbarian. Jadi tak ada tamadun. Ketamadunan tak akan jadi lengkap baik dengan orang-orang yang macam ni.